Jadi untuk tu saya dengan ini saya menjemput Datuk Lokman Nur Adam untuk beri ceramah kepada penduduk Sungai Peteri. Dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey? Ada yang masih lapar? Semua dah makan ya? Semua dah boleh pasang telinga pada malam ni? Ini malam terakhir tuan-tuan. Kita akan buat kupasan. Dan kalau boleh kita nak bersoal jawab selepas ini, supaya tidak ada lagi orang yang keliru, tidak ada lagi orang yang tak faham, tidak ada lagi orang yang was-was bila sampai ke pusat pembuangan undi pada hari esok, insya-Allah. Yang saya hormati Encik Samin, Encik Muhammad Samin, Ketua UMNO Cawangan dan pengurusi PDM Sungai Puteri, yang dikasihi Datuk Seri Zamri Abu Bakar, atau lebih glamour dengan panggilan anda. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Malam ni beliau menaja barbecue untuk kita semua pada malam ni tuan-tuan. Kuat sikit tepuk, satu tepukan untuk anda. Pimpinan-pimpinan Barisan Nasional, ketua-ketua cawangan, ketua-ketua PDM berhampiran, pimpinan-pimpinan daripada Pakatan Harapan yang mungkin hadir pada malam ini, penyokong-penyokong Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, tidak ketinggalan anggota keselamatan. Saudara yang saya kasih sekalian, baru-baru ini kita kalah teruk tuan-tuan. Kalah teruk seperti mana yang diperkatakan oleh Encik Samin. Selain daripada fitnah yang dilemparkan ke atas Barisan Nasional, selain daripada duit yang ditaburkan oleh Perikatan Nasional termasuklah PAS, saudara, ada satu lagi sebab kenapa kita telah kehilangan sokongan khususnya orang Melayu dengan begitu drastik. Orang muda khususnya tuan-tuan, kita dah pesan ke ibu bapa untuk pastikan anak-anak mereka ni dijaga dengan sehabis baik. Apa yang diperkatakan oleh Cik Samin tu sebenarnya memang saya dah dengar banyak kali. Malah ada nenek-nenek yang beritahu dengan saya bila mereka bertanya dengan cucu mereka, siapa yang kamu akan undi? Sebab cucu-cucu ni tuan-tuan semua baru habis sekolah, tiba-tiba umur dah 18 tahun dah boleh mengundi, tak pernah campur urusan politik, dan sepanjang tempoh lebih kurang 18 bulan di bawah pemerintahan Muhyiddin Yassin, kemudian dicampur dengan pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri. Mereka tengok tuan-tuan UMNO duduk sekali dengan PAS, UMNO duduk sekali dengan Bersatu. Mereka ingat ini semua ialah kerajaan Perikatan Nasional. Betul tak betul tuan-tuan? Sehingga kan ada di antara mereka tuan-tuan, bila kita tanya nak undi siapa, dia kata kita akan undi Perikatan Nasional ni. Sebab Datuk Seri Ismail Sabri dah buat macam-macam, dia umum macam-macam untuk orang muda. Padahal tuan-tuan, Datuk Seri Ismail Sabri datangnya daripada Barisan Nasional. Jadi hari esok tuan-tuan, kalau boleh malam ni balik rumah,
kita kena pastikan kita sekolahkan anak kita ni betul-betul. Kita tanya balik rumah ni saudara, kita pastikan tak kira lah malam ni di Tioman ataupun malam ni orang-orang yang mungkin menonton live kita ini akan mengundi di Padang Serai pada hari esok. Tolong bezakan antara Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional. Tolong bezakan tuan-tuan antara parti yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin dengan parti yang dipimpin oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dan hari ini untuk di Padang Serai kita nak beritahu Barisan Nasional telah memberi laluan untuk kita menangkan calon daripada Pakatan Harapan, insya-Allah tuan-tuan. Maknanya kawan-kawan di Padang Serai pada hari esok sampai di pusat pembuangan undi, jangan silap pangkah. Jangan pergi pangkah dacing pula di Padang Serai. Di Padang Serai Barisan Nasional telah memberi laluan kepada kawan kita Pakatan Harapan, maka undi Pakatan Harapan di Padang Serai. Tetapi untuk di sini tuan-tuan, alhamdulillah petang tadi saya bersama dengan saudara Fazli, calon daripada Parti Amanah yang mewakili Pakatan Harapan. Kita ucap terima kasih kepada Encik Fazli, lawyer kita, yang telah pun memberi laluan kepada Datuk Seri Johari, calon Barisan Nasional untuk Dun Tioman ini tuan-tuan. Jadi kita rayu kepada kawan-kawan Pakatan Harapan, kita rayu kepada mereka pada hari esok, tolonglah turun membuang undi bersama-sama dengan rakan-rakan penyokong Barisan Nasional dan pangkah calon Barisan Nasional yang menggunakan lambang gaceng. Boleh? Jangan keliru lagi tuan-tuan. Jangan keliru. Saudara, ramai orang yang masih tak faham kenapa tiba-tiba ni kita selama hari ini bermusuhan dengan Pakatan Harapan. Tiba-tiba hari ini kita suruh orang undi Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan pun ada juga yang pening. Selama hari ini kita kata BN macam-macam. Tiba-tiba hari ini kita disuruh untuk mengundi Barisan Nasional. Ni cerita dia. Malam ni saya nak cerita. Tuan-tuan, sebelum pilihan raya umum yang ke-15, masing-masing buat kerja nak jadi pemerintah, nak jadi orang yang menguasai dan mentadbir Malaysia secara bersendirian. Betul tak betul? BN kita buat kerja tuan-tuan. Sebelum ni kita kerjasama dengan Bersatu, kita kerjasama dengan PAS. Tapi malangnya tuan-tuan, walaupun kita dah ampunkan Muhyiddin di atas pengkhianatan dia, kita dah cukup rapat dengan kawan-kawan kita PAS. Tiba-tiba bila mereka memerintah tuan-tuan, dah lah kursi dia sikit daripada kita. Kita angkat dia, kita bagi dia jadi Perdana Menteri tuan-tuan. Kalau nak ikutkan saudara, mereka ada 32 kursi. Daripada 32 kursi yang dia ada tu tuan-tuan, 5 saja yang betul-betul menang atas tiket Bersatu. Itu pun pinjam lambang PKR. Yang lain ni mana dia dapat? 16 orang dia curi daripada Barisan Nasional. Kemudian 9 orang dia curi daripada PKR. Kemudian ada 4 orang tuan-tuan yang keluar lompat jadi bebas, termasuk yang rogol amahnya, yang ada kes rasuahnya, yang takut diambil tindakan oleh Muhyiddin, lompat jadi bebas, sokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dia ada 32 orang, kita ada 42 orang. Kita maafkan dia, kita bagi pula dia jadi Perdana Menteri. Last kali tuan-tuan, dia khianat kita. Janji nak bagi kita timbalan Perdana Menteri, tak bagi. Sehinggalah bila dia dah nak jatuh, baru dia bagi Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, jadi timbalan Perdana Menteri. Lepas tu baru jadi Perdana Menteri. Kemudian dia janji nak bagi pengagihan kursi-kursi dengan adil. Tuan-tuan, dia bagi kita menteri-menteri cap ayam. Saya ambil contohnya tuan-tuan. Orang paling penting dalam PAS ni orang PAS dengar malam ni, saya tahu. Dalam PAS ni tuan-tuan, Presiden PAS tak jadi menteri.
Jawatan paling besar dalam PAS yang jadi menteri ialah Tuan Ibrahim Tuan Man. Apa jenis kementerian dia bagi kat Tuan Ibrahim Tuan Man, tuan-tuan? Zaman PH dulu, ada seorang wanita muda nama dia Teo Ni Ching. Yobiin kalau tak silap saya. Dia jadi menteri hal ehwal alam sekitar, tenaga, sains dan teknologi. Tuan-tuan tahu, satu menteri ni dia pecah jadi 3. Menteri alam sekitar dia bagi Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan-tuan, Menteri Sains dan Teknologi dia bagi pada Khairi Jamaluddin BN. Menteri Tenaga dia bagi kepada Samsul Anwar Nasrallah, Ketua Penerangan UMNO. Ini apa yang berlaku? Dia pecah 3. Begitu rendahnya standard pemimpin UMNO, pemimpin PAS di mata Muhyiddin Yassin, tuan-tuan. Walaupun parti dia sikit orang, sikit ahli parlimen, menteri kanan 2, menteri-menteri pun dia lebih banyak daripada UMNO yang mempunyai ahli parlimen lebih ramai. Itu tak apa lagi. Kemudian tuan-tuan, duit UMNO dibekukan. Mahkamah putuskan supaya dilepaskan. Mereka merayu 3 kali, tuan-tuan, pergi mahkamah. Sehingga akhirnya mahkamah putuskan bagi pulang balik duit UMNO, jangan dibekukan lagi. Barulah kita dapat, tuan-tuan. Kita masuk pilihan raya di Sabah secara bersama. Sekerak jalan, tuan-tuan, dah habis kursi. Tiba-tiba, tuan-tuan, dia boleh ambil parti lain, masuk parti dia. Last kali dia bertanding lebih banyak kursi daripada kita. Kemudian calon-calon kita ni, dia letak pula, dia taja orang 200,000, dia bagi kepada calon bebas, lawan dengan calon Parti Barisan Nasional. Itu pun, tuan-tuan, BN menang lebih banyak daripada Bersatu, tetapi akhirnya yang Bersatu diangkat menjadi Ketua Menteri, tuan-tuan. Kita ampunkan Muhyiddin, kita maafkan dia, kita angkat dia jadi Perdana Menteri. Last kali, tuan-tuan, bekas Presiden UMNO dan Presiden UMNO nak disumbat di dalam penjara. Betul tak, betul, tuan-tuan? Hari ini saudara insan yang paling kita kasihi, Datuk Seri Najib Tun Razak, merengkuk di kem ataupun di penjara Sungai Buloh. Kerana siapa? Kerana Ketua Hakim Negara lantikan Mahathir dan Peguam Negara adalah lantikan Muhyiddin Yassin, tuan-tuan. Jadi saudara, kalau dah macam itulah rupa, Perikatan Nasional ni agak-agak, tuan-tuan, hilang akal ke pemimpin kita nak bagi peluang Muhyiddin ni jadi Perdana Menteri balik? Boleh? Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Jadi kita, saudara, bila Datuk Seri Zahid diasap, ketika kita cuba, kita dah marah sangat dengan Muhyiddin, masa tu dah meluap-luap. Kita ada setengah-setengah daripada kita yang belah Muhyiddin. Ada juga ni, tuan-tuan, geng-geng pengkhianat ni ada juga. Kita ni satu parti, tetapi mereka ni, tuan-tuan, walak dia, kesetiaan dia bukan pada Presiden UMNO, tapi kepada Presiden PPBN. Bila kita desak Muhyiddin letak jawatan, tuan-tuan, mereka tuduh kata Datuk Zahid nak bawa UMNO dan Barisan Nasional menyokong Anwar Ibrahim. Itu sebabnya, saudara, yang Datuk Seri Ahmad Maslan cerita bahawa Datuk Seri Zahid telah bersumpah bila dia dituduh nak bawa UMNO bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu. Ini sekitar tahun 2021 macam tu, tuan-tuan. Maka Datuk Zahid pun bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi bahawa dia tidak pernah pun merancang untuk membawa UMNO mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Masa tu, tuan-tuan. Dan akhirnya nak yakinkan perwakilan UMNO, dalam ucapan dasar Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid telah pun mengumumkan bahawa polisi BN untuk pilihan raya umum ke-15 no
no DAP, no PKR, no Anwar dan no PPPM. Betul tak tu? Datuk Seri Zahid tunaikan tak tuan-tuan? Dia tunaikan. Pilihan raya yang lepas tuan-tuan, UMNO bertanding 119 kursi. Kalau awal-awal kita kerjasama dengan Bersatu macam setengah-setengah orang nak kita kerjasama dengan Bersatu dengan PAS, saudara, daripada 122 kursi yang dulu ditandingi oleh Barisan Nasional oleh UMNO pada tahun 2018, yang tinggal tuan-tuan, kalau kita bagi PAS 26 kursi, kita bagi Bersatu 46 kursi, UMNO cuma bertanding 50 kursi. Maknanya belum masuk pilihan raya, UMNO punya keputusan lebih buruk daripada tahun 2018. 2018 kita bertanding secara 122 kursi, kita menang 54 kursi. Kalau kali ini bertanding 50 kursi, berapa kursi kita nak menang? Betul tak? Baru-baru ni kita bertanding 119 kursi disebabkan sabotaj parti, sabotaj dalaman teruk, fitnah pun teruk, dan mereka ni hulu duit lain macam teruk tuan-tuan. Tak pernah berlaku rasuah skala besar. Pengundi-pengundi daripada luar balik diberikan rasuah, ada sampai 300 setengah. Ada yang sampai dekat pagar sampai RM500 satu pengundi. Dan dekat Larut ni tuan-tuan, setiap peti undi malam ni macam ni, setiap malam bagi 1,000 satu peti undi. Nak makan kambing golek, kambing bakar tiap-tiap malam free flow. Duduk dalam kemah macam ni RM50 satu malam. Saudara, malah ada yang dibayar pergi naik motor, saudara, motosikal ni ada yang dapat 200, ada dapat 300. Berbeza-beza serata Malaysia tuan-tuan. PAS yang sebelum ini menentang rasuah kononnya tuan-tuan, tiba-tiba dengan PAS pun bagi duit tuan-tuan. Sampai suruh, wallahi saya undi PAS, ambil parjolo. Tak pernah berlaku dalam sejarah ni. Macam manalah tuan-tuan, undi Melayu tak lari daripada Barisan Nasional. Ditambah dengan kekeliruan orang tak faham, sama ada Ismail Sabri, Perdana Menteri kita pada ketika itu, dia Perikatan Nasional ke, dia Barisan Nasional, pun ada orang muda tak faham. Lagilah lingkup kita tuan-tuan. Itu sebabnya saudara, bila kita cuba nak memerintah secara bersendirian dan akhirnya rakyat memutuskan, seorang pun dia tak bagi menang. Ada tak pemenang pilihan raya yang lepas? Ada? Tak ada. Ni kena beritahu. Kalau ada geng-geng PAS ke geng-geng Bersatu kata dia menang, suruh dia buktikan. Siapa yang boleh klaim dia pemenang? Malaysia ada 222 ahli parlimen, kawasan parlimen. Orang yang menang pilihan raya ialah orang yang dapat sekurang-kurangnya 112 kursi. Ada tak orang yang dapat 112 kursi? Ada? Tak ada. Seorang pun tak menang tuan-tuan. Jadi bila seorang pun tak menang, seorang pun tak boleh bentuk kerajaan, BN nak jadi pembangkang pun tak boleh. Anda kena faham. Macam mana BN nak jadi pembangkang, kerajaan pun tak ada. Semua jadi pembangkang. Apa kalau semua jadi pembangkang, siapa nak jadi kerajaan? Anda kena faham. Siapa yang buat keputusan macam ni? Tuan-tuan lah yang buat keputusan macam ni. Mungkin bukan yang ada di sini. Yang ini semua pakar BN, insya-Allah. Tengok muka pun nampak dacing. Betul? Betul ke tak betul ni? Ke ada yang pangkah Perikatan Nasional? Kalau tak pangkah Perikatan Nasional, mungkin hari ini dia dah nampak dah Perjudian Nasional. Dah tak ada lagi dah Perikatan Nasional. Ada? Ada yang tersilap pangkah, tak tahu yang beza biru muda dengan biru cair, biru pekat. Ada? Mungkin yang kat sini tak ada. Sebab yang kat sini mengikuti perkembangan semasa. Jiwa dia tetap dacing. Betul? Betul ni? Lemah je ni. Betul tak betul? Kuat sikit. Penonton kat rumah ni ingat depan saya tak ada orang. Cakap seorang-seorang. Saudara, tak ada seorang pun menang. Maka baginda tuanku menitahkan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu orang yang memenangi paling banyak kursi,
Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah pengurusi Pakatan Harapan. Parti Pakatan Harapan menang 82 kursi. Kurang berapa tuan-tuan? Kurang 30 kursi. Kemudian kita ada seorang lagi nama dia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Parti dia sebenarnya bukan menang 73. Ini nak kena faham ni. Dia dok kata dia ada 73. Tak. Pas di Kelantan pakai tak logo Perikatan Nasional? Tak. Pas di Kelantan pakai logo bulan. Betul tak? Jadi sebenarnya ada dua blok. Satu pakai Perikatan Nasional, satu pakai logo PAS. Jadi bukan Perikatan Nasional dapat 73. Perikatan Nasional campur PAS, dia ada 73. Tuan-tuan, kalau 73 tuan-tuan, saudara, dia cukup tak majoriti? Tak cukup. Dia kurang lagi 39 tuan-tuan. Ini kena faham. Okay. Jadi saudara, apa yang Muhyiddin buat? Muhyiddin mencuri orang kita 10 orang. Dia pergi jumpa kita punya orang 10 orang, suruh tanda tangan SD, sokong dia jadi Perdana Menteri. Jadi daripada 73 dia ada 83. 83 masih lagi short 29 orang. Dia panggil pula geng-geng GPS. Dia tipu geng GPS ni tuan-tuan. Dia kata BN dah setuju sokong kita bentuk kerajaan, Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Mana ada? Tuan-tuan, sebelum calon pilihan raya bertanding atas tiket BN, dia dah pun tanda tangan aku janji. Dalam aku janji ni dia beri mandat kepada Datuk Seri Zahid Hamidi, pengurusi BN, ketua parti kita, untuk berunding dan membuat keputusan dengan parti mana yang dia nak bentuk gabungan untuk membentuk kerajaan. Maka kuasa tu dah tak ada lagi pada secara individu. Apatah lagi bila ada akta lompat parti, setiap keputusan parti politik nak sokong siapa jadi Perdana Menteri, ianya mesti dibuat secara en bloc. Maknanya ketua parti yang akan memutuskan, dia bincang di kalangan mereka, kita nak sokong mana. Kalau parti putuskan kita sokong Anwar Ibrahim, maka ianya dibuat secara en bloc. Semua 30 sokong Anwar. Kalau dia kata kita sokong Muhyiddin, maka semua 30 sokong Muhyiddin. Tetapi tuan-tuan, pada ketika itu BN mengambil keputusan kita tidak menyokong mana-mana. Kita tak sokong PH, kita tak sokong juga Perikatan Nasional. Maka bila tuanku panggil Anwar dan juga Tan Sri Muhyiddin, tuan-tuan, tuanku kata memandangkan tak ada seorang pun yang menang, dua-dua tak cukup. Itu yang Muhyiddin marah. Dia kata, tuanku, saya dah bagi 115 orang SD. Kenapa kata saya tak cukup? Mestilah tuanku lebih faham daripada dia. Betul tak betul tuan-tuan? Tuanku dinasihati oleh Peguam Negara. Tuanku juga ada maklumat bahawa yang 10 orang yang peringkat awal dah bagi SD pada dia tu, sudah pun tarik balik SD. Sebab kita panggil 10 orang ni, engkau orang ni bagi SD dalam keadaan engkau orang dah sign aku janji mengatakan takkan bagi sokongan pada sesiapa selepas memberi mandat kepada Presiden, selepas tanda tangan aku janji depan Presiden parti. Dan dia, bila dia tanda tangan aku janji itu, ada CCTV, ada video. Kalau kamu teruskan juga, kursi itu akan kosong dan ada pilihan raya kecil di 10 tempat. Kelang kabut tuan-tuan, 10-10 pun saya batalkan SD ni. Tuanku tahu. Bila tuanku tahu, tuanku beritahu tak ada seorang pun yang dapat penuh. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak dapat penuh. Maka akhirnya tuanku kata, inilah Perikatan Nasional join dengan Pakatan Harapan, bentuk kerajaan perpaduan. Tuan-tuan, kalau Pakatan Harapan join dengan Perikatan Nasional, dia ada lebih 150 kursi, dia bentuk kerajaan, kerajaan dia dipanggil Kerajaan Perpaduan. Salah tak salah? Tak salah.
Itu dia punya pasal lah tuan-tuan. Dia nak panggil kerajaan perpaduan nasional ke, kerajaan tunggang langgang ke, kerajaan Peduli Amal Malaysia pada Kebanggaan Tuan Agong ke, apa nama dia nak panggil tak salah. Tapi hari ini saudara mereka kata kerajaan ni bukan kerajaan perpaduan sebab tak melibatkan semua parti. Kalau ketika itu PN bekerjasama dengan PH bentuk kerajaan perpaduan, kenapa boleh pula? Mana datang perkataan perpaduan ini tuan-tuan? Sebab bila Tan Sri Muhyiddin diminta untuk bentuk kerajaan perpaduan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia diberikan borang, setuju tak setuju, dia potong perkataan setuju, dia tanda tangan kata tak setuju. Ni angkuhnya tuan-tuan. Kalau nak tahulah tuan-tuan, orang yang sebenarnya mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri tuan-tuan, siapa dia tuan-tuan? Inilah manusia, nama dia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab keangkuhan ni, dia ingat dia dah kaya raya dengan duit yang dia ada tuan-tuan. Dia lebih besar, lebih agung daripada agung. Sampai bila agung titah supaya mereka bekerjasama pun dia tak nak tuan-tuan. Dan dia tak nak tak apa lagi. Saudara, bila dia dah sign tu tuan-tuan, dia bangun, dia tunduk, dia terus tinggalkan majlis tuan-tuan. Tak tunggu pun baginda tuanku. Ini menyebabkan tuanku lagi murka kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan bila dia terus balik ni, lalu kat depan wartawan ni tuan-tuan, dia tak buka pun tingkap, tak angkat tangan pun. Orang tengah marah tuan-tuan, nak jadi Perdana Menteri, tak dapat. Sebabnya bila tuanku titahkan supaya mereka ni buat kerajaan perpaduan, tuanku kata Anwar jadi Perdana Menteri sebab dia ada 82 kursi. Lagi banyak, betul tak? Muhyiddin, kau jadilah timbalan Perdana Menteri. Dia tak nak. Dia nak juga jadi Perdana Menteri. Itu sebab dia tolak. Bila dia balik tuan-tuan, dia buat press conference, dia kata baginda tuanku telah menitahkan kami untuk mewujudkan kerajaan perpaduan, dan saya telah menyatakan bahawa kita tak bersetuju untuk kerjasama dengan Pakatan Harapan. Maknanya tuan-tuan, dialah beritahu bahawa kerajaan yang dititah oleh tuanku itu, kerajaan perpaduan itu datangnya daripada tuanku. Betul tak betul? Bukan tuanku yang beritahu ke halayak, dia yang beritahu. Tiba-tiba bila kita bentuk kerajaan dengan tuanku, dengan Anwar, dia kata ini bukan kerajaan perpaduan. Tak pernah pun ada kerajaan perpaduan. Padahal dia yang beritahu apa yang berlaku dalam istana. Kita tak tahu. Betul tak betul tuan-tuan? Bila tak nak, bila Muhyiddin tak nak kerjasama dengan Pakatan Harapan, maka barulah tuan-tuan, baginda tuanku memanggil Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Datuk Seri Zahid datang diiringi oleh Datuk Seri Muhammad Hassan, Timbalan Menteri Pertahanan hari ini, Timbalan Presiden UMNO, dan juga Datuk Seri Dr. Zamri Kadir, iaitu Setiausaha Agung Barisan Nasional. Tuanku pun titahkan, disebabkan tak ada orang yang menang, patik pohon supaya dia, tuanku kata, saya pohon supaya Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Maka pada ketika itu tuan-tuan, kita orang UMNO ni memang dari dulu kita mempertahankan institusi dia raja. Betul tak betul? Bila raja kita titah, tuan-tuan, walaupun kita ada yang nak jadi pembangkang, bila tuanku yang di-Pertuan Agong titah untuk kita bentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan, disebabkan dah diberikan mandat kepada Datuk Seri Zahid untuk membuat keputusan, bukan hanya berunding, buat keputusan dengan siapa kita nak kerjasama, maka Datuk Zahid pun sign, bersetuju untuk membentuk kerajaan perpaduan. Maka wujudlah kerajaan saudara. Selepas balik berbincang dengan ahli-ahli parlimen kita, dengan MT kita, semua sekali bersetuju untuk menjunjung titah tuanku yang di-Pertuan Agong. Maka kita pun bentuk kerajaan 30 campur 82. Kita ada
112. Ngam-ngam cukup untuk bentuk kerajaan. Bila UMNO dah kerjasama dengan PH, maka kawan kita yang di Sarawak beritahu kami telah ditipu oleh Muhyiddin Yassin. Maka mereka pun mengambil keputusan, kita ikut kawan kita Barisan Nasional, kita juga bekerjasama, tambah lagi 23. Kemudian GRS di Sabah, tambah lagi 6. Kemudian Warisan 3 di Sabah, tambah lagi 3. Kemudian kita ada daripada KDM 2, kita ada daripada Bebas 2. Jumlah keseluruhan 148 kerusi telah dibentuk untuk menubuhkan kerajaan perpaduan ini, tuan-tuan. Kita ada 2/3 majoriti, tuan-tuan. Sangat kuat. Kita tak perlu bimbang. Saudara, itu sebab kena faham benda ni. Bukan kita saja-saja. Ada yang cakap dengan kita, apa nak jadi dengan UMNO lepas ni? UMNO akan lingkup. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, mana lebih lingkup? Kalau UMNO kerjasama dengan Bersatu, dengan PAS, dengan UMNO kerjasama dengan Pakatan Harapan. Hari ini UMNO menang cuma 26 kursi, tuan-tuan. Apa maknanya? Maknanya 5 tahun daripada sekarang, UMNO boleh bertanding di hanya tempat 26 kursi ini saja. Yang ini PAS tak boleh masuk, Bersatu pun tak boleh masuk. Tetapi dalam masa yang sama, 73 kursi yang dimenangi oleh PAS, oleh Bersatu ni, UMNO boleh tak kacau kawasan ni? Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kita pun tak boleh bertanding di 73 kursi ni. Kemudian, takkan kita tak boleh bertanding tempat lain? Ada. Di mana tempat yang kita boleh bertanding? Kita boleh bertanding di tempat yang PKR dan Amanah menang. PKR dan Amanah menang. Kawasan Melayu. Ada berapa? Lebih kurang 18 kursi, tuan-tuan, yang PKR bertanding tak menang. Yang bertanding menang. Kursi Melayu. Kawasan-kawasan di bandar dan ada beberapa tempat di luar bandar, tuan-tuan. Daripada 18 kursi ni pula, tuan-tuan, disebabkan PAS dengan Bersatu, dia menang 73 kursi. UMNO menang hanya 26 kursi. Agak-agak, tuan-tuan, daripada 18 kursi ni berapa kita boleh dapat? Habis kuat mungkin 4 kursi, paling banyak mungkin 5 kursi daripada 18 kursi ni. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya 26 kursi yang UMNO dah menang, campur lagi 5, ada 31 kursi saja yang UMNO akan bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-16. UMNO dalam Malaysia ni ada 191 bahagian. Kalau dah ada 191 bahagian, boleh bertanding hanya 31 bahagian. Dalam erti kata lain, tuan-tuan, kalau kerjasama dengan PAS, dengan Bersatu, UMNO boleh tutup semua lagi 160 bahagian. Fokus hanya 31 bahagian. Saya nak tanya, dekat Rompin ni ada UMNO tak ada? Ada tak ada? Ada tak ada? Siapa yang menang sini? Siapa menang? Siapa menang, tuan-tuan? Perikatan Nasional menang, tuan-tuan. Betul? Wakil daripada Bersatu ke wakil daripada PAS yang menang? Bersatu menang di sini, betul tak? Jadi saya boleh isytiharkan malam ni, UMNO bahagian Rompin boleh tutup. Boleh? Setuju? Tentu tuan-tuan tak setuju. Tapi yang nak suruh pergi kerjasama dengan Bersatu, dengan PAS ni untuk apa? Kalau kita kerjasama dengan Bersatu, dengan PAS, ini Rompin ni, tuan-tuan, kalau tak kerana duit-duit 600 bilion yang mereka rembat ni, tuan-tuan, kalau tak kerana duit judi. Hari semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan salah satu kemungkinan dana pilihan raya Perikatan Nasional dan juga PAS yang luar biasa banyaknya, ialah kerana mereka meningkatkan jumlah apa dipanggil? Cabutan istimewa. Tuan-tuan tahu tak apa tu? Special draw, cabutan istimewa. Daripada 12 jadi 22. Ini PAS, tuan-tuan.
daripada 12 cabutan setahun meningkat jadi 22. Mereka ada dana daripada toke-toke judi ni. Hari ini dalam Facebook saya, Luqman Nur Adam Official, saya dah keluarkan gambar naik Presiden PAS Dr. Syamsuri dalam satu kapal layar bersama dengan toke judi Vincent Tan. Ambil kau tuan-tuan. Ambil. Selama hari ini dia duk kata kita perompak penyamun. Betul tak betul? Hari ini bila kita cakap, orang tanya PAS parti apa? Parti beli undi. Beli undi pakai duit apa? Beli undi pakai duit judi. Ini jawapan. Ini kita kena tanam dekat anak-anak kita yang nakkan Islam. Tuan-tuan, selama hari ini UMNO tak melaksanakan Islam ke? Siapa yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dalam negara ini, tuan-tuan? UMNO. Betul tak betul? Bukan PAS, tuan-tuan. Siapa yang meletakkan hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan negara ini? UMNO. Bukan PAS, tuan-tuan. Bersatu apatah lagi belum hidup. Siapa yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? UMNO, tuan-tuan. Bersama dengan rakan-rakan Tun Sambatan, Tun Tan Cheng Lock daripada MCA dan MIC, tuan-tuan. Bukan PAS. Siapa yang meletakkan kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu? UMNO, tuan-tuan. Bukan PAS, bukan Bersatu, saudara. Itu sebab kita kena tanam benda ni pada jiwa anak-anak kita. Hari ini kita tengok, walaupun kita bersama dengan DAP, mulai tahun depan keputusan terbesar yang dibuat oleh Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, dalam tu ada DAP, tuan-tuan. Apa keputusannya? Keputusannya mulai tahun depan, kalau zaman PAS memerintah bersama dengan Perikatan Nasional, dia buat 22 kali cabutan istimewa ataupun judi ni, tuan-tuan. 22 kali. Mulai tahun depan hanya 8 kali. Kita potong, tuan-tuan. 14 kali. Tuan-tuan, yang buat keputusan ni dalam tu ada DAP. Yang buat keputusan tu dalam tu ada UMNO, ada Amanah, ada PCR. Betul tak betul? Islam terjaga tak? Islam terjaga. Sedangkan bila PAS berada dalam tu, hudud dah bye-bye. Rang Undang-Undang 355 dah hilang. Saudara, malah cabutan special draw ni meningkat daripada 12 pergi ke 22, tuan-tuan. Apa nak jadi negara ni? Alhamdulillah, tuan-tuan. Akhirnya kita UMNO walaupun terpaksa bekerja sama dengan DAP yang sebelum ni, saudara, mungkin agak keterlanjuran dalam beberapa isu. Hari ini nampak jelas bahawa UMNO yang mewakili orang Melayu, yang mempunyai keahlian orang Melayu paling besar di Malaysia ini, UMNO telah berjaya menjinakkan DAP, membuat DAP faham tentang apa yang telah dipersetujui dalam kontrak sosial dan apa yang termaktub dalam perlembagaan. Hari ini Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hadir di Dewan Orang Ramai Rompit, Dewan Lama. Beliau beritahu tadi, tuan-tuan, bila nak tubuh kerajaan ni, 6 orang campur dengan Datuk Seri Ibrahim, 7 orang daripada Pakatan Harapan berjumpa dengan 7 orang daripada Barisan Nasional. Perkara pertama yang Datuk Seri Zahid tanya dengan mereka, kita nak kerjasama dengan DAP ni, adakah DAP bersedia untuk mengakui kedudukan Islam sebagai agama persekutuan? Adakah DAP bersetuju untuk kedudukan hak istimewa orang Melayu terus terjaga? Adakah DAP bersetuju untuk kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan Raja-Raja Melayu terus dibela oleh kerajaan baru ini? Tuan-tuan, apa jawapan daripada DAP? DAP beritahu, DAP sekarang bukan macam DAP dulu. DAP sekarang akan menghormati
segala apa yang termaktub di dalam perlembagaan Malaysia dan kontrak sosial, tuan-tuan. Maknanya saudara, ini kejayaan yang sangat besar bagi UMNO. Itu sebabnya kita tak perlu takut dengan DAP. DAP dulu tuan-tuan dia dah sedar. Bila dulu dia bersama dengan Mahathir. Mahathir ada 13 kursi tuan-tuan, dia boleh pegang telur Mahathir. Betul tak? Kadang-kadang dia melampau sangat, minta tu, minta ni, desak tu, desak ni. Last kali apa jadi? Baru 22 bulan kerajaan tumbang. Betul tak? Bila kerajaan tumbang, apa jadi dengan mereka? Mereka hilang kuasa. Tak apa lagi. Apa jadi dengan Lim Guan Eng? Lim Guan Eng didakwa. Betul tak betul, tuan-tuan? Tuan-tuan rasa mereka ni tak serik ke? Mereka tak serik ke hilang kuasa? Mereka serik, tuan-tuan. Mereka tak serik ke kena aniaya, didakwa dengan pendakwaan bermotifkan politik? Kenapa saya kata pendakwaan ke atas Lim Guan Eng, pendakwaan ke atas Syed Saddiq bermotifkan politik? Sebabnya tuan-tuan, zaman Muhyiddin jadi menteri dalam negeri, dia tahu pasal isu terowong. Ada didakwa? Tak dakwa. Sebab apa? Masa tu mereka geng. Syed Saddiq sama juga. Kes dia tu berlaku zaman Atok. Ada didakwa? Tak didakwa. Siapa menteri dalam negeri? Muhyiddin Yassin. Ada dakwa? Tak ada. Sebab apa? Sebab geng. Bila Muhyiddin keluar daripada Pakatan Harapan, tiba-tiba Lim Guan Eng kena dakwa, tiba-tiba Syed Saddiq kena dakwa. Sama macam pemimpin UMNO didakwa, dikerjakan oleh Mahathir dan Muhyiddin Yassin. Betul tak betul, tuan-tuan? Pendakwaan politik lah ni, tuan-tuan. Pendakwaan terpilih. Pemimpin-pemimpin yang rapat dengan Mahathir, pemimpin-pemimpin yang rapat dengan Muhyiddin, kena dakwa tak? Tak kena. Bukti yang paling jelas ialah video Azmin Ali yang saya dah bawa pergi Jakarta, saya dah bawa pergi United Kingdom, dah disahkan. Itu memang Azmin. Ada dakwa? Tak ada. Zeti Akhtar Aziz, orang kanan Mahathir, dia terima 715 juta dalam akaun suami dan anak dia daripada Jolo. Ada dia dakwa? Tak ada. Yang jadi mangsa siapa? Dato' Najib. Betul tak? Tuan-tuan, itu sebabnya saudara penting kita berada dalam kerajaan. Dan DAP sedar benda ni. Kita tak perlu takut DAP ulang lagi kesilapan mereka. Mereka belajar melalui kesilapan mereka. Mereka pun tak nak jadi pembangkang. Mereka pun tak nak hilang kuasa. Kerana mereka pun pedih bila hilang kuasa. Orang yang berkuasa menganiaya mereka. Betul tak betul, tuan-tuan? Mereka takkan jadi macam dulu. Bukti dia hari ini, kita lihat, kita boleh potong daripada 22 cabutan judi, tinggal 8. Ini sebahagian daripada tuntutan Islam, kurangkan judi. Betul tak betul, tuan-tuan? Banyak lagi saudara pencapaian yang kita boleh buat, kita boleh ambil dengan kerjasama dengan DAP. Dari segi politik, tuan-tuan, kita nak takut apa dengan DAP? DAP bertanding di kawasan China. Betul tak betul? Ada tak DAP bertanding di kawasan UMNO bertanding? Ada. Pernah UMNO lawan dengan DAP dalam pilihan raya? Ada. Tak ada, tuan-tuan. UMNO akan lawan dengan tempat di mana kawasan Melayu. DAP ada letak tokoh Melayu bertanding, tapi dia letak tokoh Melayu bertanding di kawasan China atas lambang DAP. Dia tak letak calon di kawasan Melayu. Siapa yang bertanding kawasan Melayu mewakili Pakatan Harapan? Parti Amanah dan juga Parti PKR. PKR, tuan-tuan, dia bertanding kawasan China, dia bertanding kawasan India. Dia bertanding kawasan Melayu di mana? Di kawasan-kawasan bandar terutamanya, tuan-tuan. Luar bandar dia bagi kat mana. Jadi saudara, peluang Barisan Nasional nak bertanding di kawasan-kawasan 73 kawasan yang pas dan bersatu menang ini sangat cerah. Dan kalau dulu, tuan-tuan, susah nak menang kawasan-kawasan ni, selepas ni cuba bayangkan saudara, UMNO yang ada keahlian Melayu paling ramai,
campur dengan PH yang mendapat sokongan 85% masyarakat India dan 95% masyarakat Cina. Dua buah parti besar, parti mewakili orang Melayu dengan parti yang mendapat sokongan masyarakat bukan Melayu bergabung. Apa jadi tuan-tuan? Di semua tempat yang ada India, Melayu, Cina tuan-tuan, insya-Allah UMNO akan menang. Pakatan Harapan juga akan menang. Maknanya win-win situation. Pakatan Harapan menang di kawasan-kawasan Cina dengan sokongan orang Melayu kita, dan UMNO akan menang di kawasan-kawasan Melayu dengan sokongan masyarakat Cina selepas ni. Maknanya UMNO tuan-tuan, jangka masa panjang UMNO akan menjadi lebih kuat. Dan tak mustahil saudara, bila UMNO kuat, UMNO akan mendapat balik sokongan daripada masyarakat Melayu, terutamanya anak-anak muda yang tak faham pasal politik. Bila dapat imbuhan sikit, bila dikelirukan sikit, dia kata Ismail Sabri ni pun daripada Perikatan Nasional, lepas ni kita bagi pendidikan politik, kita bagi dia orang penjelasan tiap-tiap hari. InsyaAllah tuan-tuan, orang Melayu akan kembali menyokong Barisan Nasional dan dalam masa yang sama membantu kawan kita Pakatan Harapan untuk menang pilihan raya. Kita akan menang semua kursi-kursi yang kita tanding selepas ini. Kecuali kalau ada pun tentangan sengit tuan-tuan, mungkin di Kelantan, di Terengganu, di mana kawasan-kawasan yang orang Melayu dia lebih 90%. Itu kalau ada undi Cina dengan India pun mungkin tak banyak membantu. Tetapi di kawasan lain seluruh Malaysia tuan-tuan, insya-Allah tak ada masalah. Tak ada masalah untuk kita menang selepas ini. Jadi tuan-tuan kena faham benda ni, saudara. Dan insya-Allah saudara hari ini, mereka mungkin ada lagi duit nak ditaburkan pada malam ni. Saya pun dapat maklumat mereka nak menabur duit malam ni tuan-tuan. Saya minta dengan tuan-tuan, kalau duit tu sampai kat tuan-tuan, nak ambil tak ambil? Ambil. Tapi sebelum ambil, niat kena pasang. Sahaja aku mengambil balik duit aku yang kau rembat kerana Allah Ta'ala. Ini kena pasang niat. Tapi masalah dia sekarang ni dah jadi jatuh ragu-ragu. Kalau duit tu diambil daripada 600 bilion, itu pun duit haram juga tuan-tuan. Jadi kalau diambil daripada duit judi ni tuan-tuan, itu lebih haram daripada haram. Tapi yang bagi itu pun haram jadah tuan-tuan. Jadi saya cadangkan tuan-tuan, duit yang dia orang ambil ni tuan-tuan letak envelope yang berbeza. Nak bagi anak makan KFC ke, nak makan Pizza Hut, jangan pakai duit tu. Nanti jadi darah daging tuan-tuan. Nak buat benda-benda hina, benda-benda yang tak ada kena-mengena. Macam dulu kita dalam mentadbir kerajaan, saya tak nak cerita kerajaan pusat lah. Kerajaan pusat memang menghasilkan duit haram dengan duit halal ni tuan-tuan. Duit judi lain, duit ni lain. Saya ambil contoh Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz. Dia pun ada cukai daripada arak ni. Macam mana dia belanjakan duit cukai daripada arak? Dia kata boleh digunakan untuk buat benda-benda hina. Contohnya jalan raya yang digunakan untuk dipijak-pijak dengan lenyek dengan tayar kereta. Jadi kita guna pendekatan Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz. Bila bagi gula, kacau. Orang bagi gula, kita kacau. Bila bagi piti, ambil. Undi Barisan Nasional. Boleh? Boleh? Ini penting tuan-tuan. Penting. Kita pastikan undi kita jangan ada gundah gulana sampai ke petak pembuangan undi. Kita bulatkan tekad, kita kuatkan semangat, kita pangkah hanya Barisan Nasional pada hari esok. Boleh? Sama juga anak-anak kita. Balik pesan kepada suami kalau suami tak datang. Balik pesan kepada isteri kalau isteri tak datang. Pesan kepada anak-anak kita. Pesan kepada kedua ibu bapa kita kalau masih hidup. Pesan kepada adik-beradik kita. Pesan kepada jiran tetangga kita, sahabat handai kita, saudara mara kita. Jangan ada satu undi pun diberikan kepada Pakatan Harapan. Parti beli undi. Parti beli undi dengan duit judi ni tuan-tuan. Boleh? Itu mukadimah saya.
Kalau ada soal jawab, boleh kita buat sesi soal jawab? Boleh? Ada sesiapa nak tanya soalan yang mungkin susah sikit untuk saya jawab? Ada? Ada sesiapa yang nak tanya sebarang persoalan? Silakan. Adik tadi tu angkat tangan dia, betul? Ada yang nak tanya soalan? Kes 600 bilion macam mana? Saudara Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini dia sumpah. Dia kata wallahi wabillahi watallahi, saya tak ambil sikit pun daripada duit 600 bilion ini. Dia kata tanya dengan Tengku Zafrul. Tuan-tuan, saya nak beritahu dengan tuan-tuan. Pertama sekali 600 bilion memanglah bukan semua diambil. 600 bilion itu ialah apa yang dibelanjakan, tidak dibawa ke parlimen untuk mendapat kelulusan parlimen untuk dibelanjakan. Sebab apa tak bawa ke parlimen? Sebab mereka telah pun mengisytiharkan darurat dalam negara ni. Dalam tempoh darurat, tuan-tuan, di bawah ordinan darurat, sesebuah kerajaan boleh berbelanja tanpa perlu mendapat kelulusan parlimen. Ini kena faham. Jadi memanglah betul, dalam tu termasuklah gaji, dalam tu termasuklah belanjawan yang mereka dah buat, digunakan duit yang sama, dan dalam tu juga termasuklah apa yang dipanggil sebagai direct nego project. Itu yang Tuan Ibrahim dah menggigil, itu yang Haji Hadi dah menggigil, itu yang Taqiyuddin dah menggigil, ramai geng-geng PAS ni pun dah menggigil. Tuan-tuan, yang takut sangat pasal apa? Kita akan siasat ke mana perginya semua duit 600 bilion. Betul tak betul? Kalaupun 600 bilion ni 400 bilion dibelanja jalan yang betul, 200 bilion ada putar alam, ada yang diberi secara direct nego kepada kawan-kawan dia. Dia bagi direct nego kepada syarikat-syarikat kroni dia. Tuan-tuan, kalau dia bagi direct nego ni, tuan-tuan, kalau 200 bilion 10% 20 bilion, tuan-tuan, betul tak betul? Kalau 5% 10 bilion, betul tak betul? Banyak tak banyak jumlah ni? Tan Sri Muhyiddin boleh kata saya tak ambil, wallahi wabillahi watallahi, saya tak ambil satu sen pun. Tapi tuan-tuan, kalau duit haram ni boleh diagihkan, ni Aziz pun agihkan duit haram ni, sebahagian dipakaikan untuk benda-benda yang halal, sebahagian lagi contohnya sumbangan kepada tokoh. Ada yang pakai duit daripada hasil judi, hasil arak dan sebagainya. Sama juga dengan Muhyiddin Yassin, dia boleh bersumpah sebab duit daripada sumber lain dia dah cukup kenyang. Duit daripada projek menantu dia dah kenyang, betul tak betul? Duit yang dia dengan dulu Bistarinet, dia dah kenyang. Untuk keperluan peribadi, untuk dia makan anak bini dia tak perlu pakai pun duit ini. Yang kita persoalkan, adakah daripada 600 bilion ini ada yang dia bagi direct nego kepada syarikat-syarikat yang rapat dengan dia, dan ada kickback. Kickback itu menjadi dana pilihan raya. Kalau katalah 10% dana pilihan raya daripada 200 bilion, 20 bilion. 20 bilion tu memanglah Muhyiddin tak pakai untuk dia makan, minum, beli sana beli sini, tak, tapi masuk dalam belanja untuk pilihan raya. Memang dia tak pakai, dia sumpah, dia kata dia tak pakai satu sen pun. Tapi dia tak kata, dia tak sumpah bahawa dia tak belanja untuk beli undi. Betul tak betul, tuan-tuan? Dia tak ada sumpah kata dia tak belanja sikit pun untuk pasang poster. Kita tengok poster dia berapa banyak. Dia tak cakap pun duit ini tak dibelanjakan untuk pasang billboard, untuk beli apa ni, truk-truk LED yang ada gambar dia pakai, untuk bayar influencer TikTok. Tuan-tuan, pakai baju ni, orang influencer ni pakai baju PN pun dapat 5,000, tuan-tuan. Keluarkan gambar.
Kalau orang yang berpengaruh betul, dia 4 kali ni kawan saya beritahu. 4 kali dia keluar TikTok, kempen untuk Perikatan Nasional 100,000. Tuan-tuan, kita dah merentah berapa punya lama tuan-tuan, kita pun tak ada duit banyak macam tu. Yang menjadi persoalan, mereka baru perintah 17 bulan, macam mana mereka boleh kaya raya? Betul tak tuan-tuan? Memang dia mungkin tak pakai duit ini, dia dah asingkan macam ni Aziz asingkan duit haram dengan duit halal. Mungkin dia letak kantung duit haram ini tuan-tuan untuk bayar influencer-influencer, orang yang pasang bendera apa semua. Betul tak? Jadi dia pakai tak duit ni? Dia tak pakai. Tapi dia guna untuk bayar jentera-jentera dia. Dia guna untuk beli undi. Dia guna untuk beli influencer-influencer, bayar influencer untuk berkempen untuk parti dia. Betul tak betul tuan-tuan? Dia bayar iklan Facebook. Dia bayar iklan itu, iklan ini tuan-tuan. Last kali kita tengok bila dia buat live semalam contohnya. Sampai 20,000. Tuan-tuan rasa semua tu free? Sudah pasti tak free. Dari mana dia ada duit luar biasa kaya ni tuan-tuan? Yang ini menjadi persoalan. Itu sebabnya saudara, jangan kita tertipu. Kalau setakat lafaz sumpah, saya nak beritahu dengan saudara, lafaz sumpah dia ialah tak pakai duit itu untuk tujuan peribadi. Tetapi dia tak sumpah kata 1 sen pun duit negara ni tak ada yang masuk tabung politik Perikatan Nasional. Ada dia cakap? Tak ada. Yang itu yang kita persoalkan, dari mana dia ada duit banyak untuk berkempen lawan kita. Betul tak betul tuan-tuan? Yang ni dia tak berani sumpah tuan-tuan. Saudara, bila kita suruh dia sumpah hubungan dia dengan Nikaji seperti mana yang didedahkan oleh suami kepada Nikaji, tak berani pula dia bersumpah. Betul tak betul tuan-tuan? Jadi inilah realiti dia saudara. Ada soalan lain? Datuk, sebelum last kali cerita pasal PBBM pasal ISET, banyak orang tak faham pasal ISET. ISET? Yes. Okay. Dan diorang dulu pun pasal ISET apa? Okey, ISET ni saudara, ratifikasi ISET ini. Kalau kita pada ketika itu bersetuju, siapa yang buat benda ni? Yang buat benda ni ialah Saifuddin Abdullah. Yes, betul. Saifuddin Abdullah ialah ahli Parlimen Perikatan Nasional Indra Mahkota tuan-tuan. Untuk makluman tuan-tuan, kalau kita tanda tangan ratifikasi ISET ini, saudara, yang di Pertuan Agung boleh dihadapkan ke ICJ, International Criminal Court, ICJ tuan-tuan. Maknanya yang di Pertuan Agung saudara boleh pada bila-bila masa dihadapkan ke muka pengadilan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Banyak lagi implikasi-implikasi. Kita terikat dengan doktrin antarabangsa. Kita tidak ada kebebasan, kita tidak ada kedaulatan lagi tuan-tuan. Dan mereka bila-bila masa boleh invade negara kita. Boleh masa, maknanya dia boleh hantar pengaman PBB untuk masuk ke dalam negara kita tuan-tuan. Itu sebabnya UMNO dan juga PAS kita telah bangkit menentang ratifikasi ISET. Tapi malangnya hari ini tuan-tuan, PAS duduk semeja, duduk dalam satu pasukan bersama dengan Saifuddin Abdullah, bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berada dalam pasukan yang nak meratifikasikan ISET ini. Ini realiti dia. Ada soalan lain? Okey, semua dah jelas? Dah ready nak undi PN esok? Ready? Hidup barisan! Hidup barisan!